Alright. Okay, sekejap saya share screen. Okay, untuk bahagian A, saya dah tanda jawapannya. You all just tanda jawapan korang macam mana. Lepas tu bagi tahu saya dapat berapa daripada 20, okay? Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, ini untuk bahagian A. Okay, beri tanda sendiri. Lepas tu bagi tahu saya dapat berapa. Dan salah soalan nombor berapa. Okay. 1B, 2D, 3A, 4C, 5C, 6D, 7D, 8B, 9A, 10C, 11A, 12B, 13D, 14A, 15B, tester saya. B, 16, C, 17A, 18B, 19D, 20B. Dapat tak untuk semua? Boleh kira dan tulis nombor berapa yang awak salah. Berapa per 20 dan nombor berapa yang salah. Kita dah share bawah Dapat berapa per berapa dan nombor berapa yang salah. Okay, soalan nombor 20. Haira salah nombor 20. Okay, yang lain. Aziz, Haira, Alif, tak tulis lagi. Okay, 4, 6, 20. 17 per 20. 18 per 20. Okay, Alif tinggal Alif seorang je lagi. Tak tulis Alif cepat. Ya, Alif ada. Haziq. Tulis cepat Haziq. 20, 4, 6, 18, 20. Empat. Yes. 20. Okay, Haziq.
7 dengan 12. 18 per 20, 7 dengan 12. 12. 7. Okey, so kita akan tengok soalan yang korang salah. Macam mana nak buat dia. Kita mula dengan soalan atas lah. Okey, 1, 2, 3 tak ada masalah. 4, 4. Okey. So 4 ni perlu ke kira beria-ria? Maksud saya perlu ke kira guna tangan ke? Tak boleh gunakan kereta ke? Siapa salah nombor 4 ni tadi? 4. Alif. Nombor 12. Nombor 12 jawapan dia B. 12 jawapan dia B. Alif, macam mana nak buat Alif nombor 4 ni? Yang awak salah ni. Kan boleh salah ni, soalan ni sangat senang. Cuba kira balik Alif. Awak kira dapat apa jawapan awak? A, B, D. A. Okay, just masuk dalam kalkulator 6.36. Mungkin awak tak letak per kot. 6.36 eksponen 3 eksponen 5 bahagi 20,000. So tu dah dapat 31.8. 31.8 tu kita tak nak 31.8. Kita nak dalam bentuk piawai. So kalau bentuk piawai mesti nombor depan dia mesti 1 sampai 9 je. Tak boleh lebih daripada 9. So kita nak jadikan dia daripada 31 jadi 3. So gerak 1 titik. So daripada nombor besar jadi nombor kecil mestilah dia kuasa dia positif. So 3.18 darab 10 kuasa 1. Sebab nombor besar jadi nombor kecil, dia akan positif kuasa dia. Macam mana tahu nombor besar? Ini 31 jadi 3. So besar jadi kecil. So kuasa mesti positif. Okay, boleh Alif? Saya tak tahu macam mana awak dapat negatif. Mungkin awak tersalah dekat kuasa lah tu. Masukkan kereta dah betul dah. Pindah kuasa tu yang salah Betul tak? Ingat besar ke kecil? Careless. Mesti positif. Alright, next nombor 6. Okay, nombor 6 ni pun dia atas awak punya kefahaman dalam topik ni. Okay. Antara berikut yang manakah merupakan kurangan bagi amanah saham? So, amanah saham kita akan ada dividen. Dividen per tahun biasanya. Kita akan ada bonus share dan juga keuntungan modal. Sewa tak ada. Sewa ni hanya untuk apa kita panggil? Hartanah sahaja. Hartanah, rumah, itu je yang ada sewa. Kereta pun ada sewa tapi kereta biasanya tak untung lah. Kereta kalau kita beli hari ni 80,000, esok kita jual tak dapat 80,000 pun. So ini untuk hartanah lah. Bahagian pelaburan hartanah baru dapat sewa. So kat sini nombor 2 semua salah. So ada D sajalah jawapan dia. Apa salah nombor 6 ni? Alif juga. Tengok ulit betul-betul Alif. Okay, next nombor 7. So nombor 7 ni yang salah Haziq. Haziq salah nombor 7. Nombor 7. Haziq seorang dia salah nombor 7. Okay, pada satu pelan yang dilukis skala 1/160. Okay, Haziq saya tanya awak ni. 1/160. Mana satu lukisan, mana satu objek? Mana satu lukisan berskala, mana satu objek? 1 ke 160? Siapa yang lukisan berskala? Siapa yang objek? 1 tu apa? Lukisan berskala ke objek? Satu yang mata. Lukisan. So, kita dah tahu dah. Image ataupun lukisan lah. So, lukisan berobjek. 1 skala 160. Dia mesti kata, panjang sebuah kolam renang ialah 13 cm. So, 13 cm ni lukisan ke objek? Haziq. 13 cm ni lukisan ke objek?
Ya, lukisan. So, 13. Lepas tu kita tak tahu berapa kat sini. So, ini unit cm. Dia nak dalam unit meter. So, boleh je nak tukar terus ataupun tak nak tukar terus. Macam mana nak buat ni? Apa saya cakap? Kalau ada macam ni, apa nak buat? Mesti apa duduk dekat atas Haziq? Dia akan jadi apa per apa sama dengan apa per apa. Berapa nombornya? Cuba sebut. Cepat Haziq. X per 160 sama dengan 13 per 1. Ya, betul. Lepas tu buat apa? Pindahkan 160 ni pergi sini. So, apa jadi? X sama dengan 13 per 1 darab 160. Okay, lepas tu masuk kalkulator. 13 darab 160. Dapat 2080. So, X ke sini pula. Sama dengan 2080 cm. Sebab sini unit cm. So, macam mana cm nak tukar jadi meter? Kena buat apa, Haziq? Cm tukar meter. Bahagi 100. Betul. So, gerak 2 titik. 1, 2. So, dapatlah 20.80 meter. Okay, awak salah. Kenapa? Awak salah jawab apa? Awak jawab apa? A, B, C. B. Macam mana awak dapat B? Cuba cerita sikit. Tak tahu juga. Oh, salah kedudukan. Maksudnya awak buat macam mana? X per 13. Ke macam mana? So, tolong alert. Dia punya nombor tu Alright, so 8 tak ada masalah, 9 tak ada masalah, 10 tak ada, 11 tak ada. Okay, 12. 12 ni siapa salah tadi? 12. Ariana dengan Haziq. Okay. Dalam raja di bawah, diameter RS dipanjangkan kepada titik T dan UT ialah tangent kepada bulatan. So, titik T ialah tangent kepada bulatan. Cari nilai X. Okay. So, sekarang ni, kita dah tahu kat sini berapa, sini berapa. Okay, jap. Okay, awak nak tahu X berapa kan? Okay, kita tahu tak dekat sini berapa. Berapa dekat U tu? Yang betul, berapa dekat U? 90 darjah. 90 darjah. Macam mana tahu 90 darjah? Sebab dia Tangent. kata, tak bukan. Sebab dia kata RS tu ialah diameter. So, bila berdepan dengan diameter, confirm dekat U ni 90 darjah. Okay. So, boleh cari tak dekat sini? Dekat U saja, dekat sini je. Bukan dekat semua U. Dekat bahagian ini sahaja. Ini sahaja 90 darjah. Okay, boleh cari tak dekat S ni berapa? Macam mana nak cari kat S? Berapa? 180 tolak 90 tolak 32. So, 180 tolak 32 dapat 58. So, sini 58. So, belah sini boleh cari tak? S belah sini boleh cari tak? Macam mana nak cari belah S tu?
Macam mana cari? Siapa yang betul? Aira. Macam mana Aira cari Aira? Okey. Terdapat 180 tolak 58. Dapat berapa? 122 kan? So sini dapat 122. Okey, lagi apa lagi yang boleh cari? Next, apa lagi yang boleh cari? Tolong kawan ni. Kata. Aira, lepas tu Aira, apa? Siapa lagi yang betul? Aira, Haziq pun betul. Haziq salah. Ariana je yang salah. Sorry, Haziq salah. Aira dengan Alif. Lepas tu buat apa Aira and Alif? Explain sikit. Will Ah, your confident? saya Hmm. saya macam buat 180 tolak 122 bahagi 2. Tapi double check balik salah. Dapat jawapan 29 kan? Haa. Okay. So Alif, macam mana dapat 26? Tolak 32. Macam mana awak tahu kat situ 32? Macam mana awak tahu kat sini 32? Tengok R. Ya, betul. Okey, ini topik tangent kepada bulatan. Sekejap saya tunjuk nota dia. Mungkin you all dah tak ingat dah sebenarnya topik tangent ni. Form 3. Okey. Ya. Bukan, ini bukan, ini bukan. Yang ini nampak ni. Ini yang Alif cakap tadi. Ini berkaitan dia. Yang Y dengan X tu. So dia sama macam yang kita buat sekarang. Alamak, dia automatic tu tutup ni. Alamak. Ikut. Dia tutup lah. So ini 32 ni dia akan sama dengan kita edit ni. Buang je. Mana edited. Can edit. So 32 ni dia akan sama dengan yang ini. Kalau ikut nota tangent tadi tu. So ini memang dia akan mengelirukan sikit lah. Ini tadi dapat 58 kan. Sorry, ini dapat 122. So 58. Padam aku nak padam. 58. Kan? So lepas tu 180 tolak 122 saya rasa tadi. 122. 58 dah dalam. 32, sini 122. Ini 58. 80 tolak 122 tolak 58. So dapatlah jawapan dia 26. Settle. Mungkin tak ingat yang ni lah kot. Yang lain tu macam Aira tu dia macam cuba-cuba nasib je. Maksud kebetulan dekat-dekat jawapannya. Tapi tak sama pun. Kalau dapat jawapan sama tu lalas keliru kan. Terus salah. Okay, so jawapan dia 26 tadi. Okay, so settle yang ini.
Dah hilang dah jawapannya. Sekejap 12 dah, 12. 17 dengan 20. Okay, next nombor 17. 17 dengan 20. Okay, tadi B. 17 tadi apa? 17 A. 17 A. Alright. So, kata Raja Rimau menunjukkan garis lurus FG yang dilukis pada grid segi empat sama. Antara titik A, B, C dan D yang manakah adalah berjarak sama dari titik F dan titik G. So, titik F dengan titik G berapa koordinat dia? So, titik F dengan titik G kat sini kan? So, macam mana nak cari? Cari jarak sama ni. Ini topik apa sebenarnya? Sebenarnya saya tanya. Topik apa sebenarnya ni? Topik apa ni? Skala. Kurang tepat. Skala kurang tepat. Macam tak berapa nak tepat. Dia sebenarnya awak boleh guna topik locus. Kalau buat guna locus pun boleh dapat juga jawapan dia. Kalau topik koordinat awak tak ada. Koordinat form 2 saya rasa. So sebenarnya guna locus pun boleh juga ni. Awak just ambil yang kelukis and then gariskan. Tak akan dapat A lah. Awak akan dapat garisan tu dekat A. Lagi satu macam mana kita tahu kalau guna kiraan. So contohlah C kan. So C pergi G. Tengok berapa jarak dia. Tengok G sini. Katalah kita labelkan dia ada nombor kan. Kau tak ada idea sangat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So untuk G koordinat dia 7, 7. F koordinat dia 1, 1. So tengok D ni 2, 5. B 5, 2. C 7, 3. A 7, 1. So tengok bila kita tolak dia, mana yang dapat jawapan yang sama ataupun kita masuk dalam formula jarak lah. Contoh yang ini, kalau Y ataupun X lain, awak kena guna formula jarak. Tapi bila macam ni X sama kan, so tak payah guna formula jarak. Guna formula tolak tu je. Maksud contoh, dah ni dah sama. So tolak je lah 7 tolak 3. So jarak dia 4 kotak. Ataupun boleh kira. 1, 2, 3, 4. Kalau untuk A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So untuk F, dia punya Y sama. So kalau Y sama, tak perlulah tolak dia punya X. So tolak je X dia. 7 tolak 1, 6 juga jawapan dia. So ini 6. Ini pun 6 kotak juga jarak dia. Dia tak ada jarak untuk F tak ada jarak mencancang. Tak ada jarak Y. Sebab dia Y dia sama. Tapi untuk G, tak ada jarak mengufuk sebab X dia sama. Faham tak? Siapa yang salah nombor 17 ni? Ramai yang salah nombor 17 ni. So dia tak ada yang kira yang spesifik lah. Ariana. Ariana. Ariana seorang je. Faham tak Ariana? Saya explain ni. Awak boleh labelkan sebagai koordinat kalau betul-betul awak nak kira. Ataupun awak boleh terus kira je. Tengok pada koordinat tu apa yang sama. Yang sama je lah kita tolak. Yang lain je lah kita tolak. Yang sama tak payah tolak. Okey, 18. Tak ada apa-apa. 18 tak ada. 19 tak ada. Okey, last kali 20. Okey. Titik negatif 1, negatif 2, 2K dan 3/6 berada pada satu garis lurus. Cari nilai K. So kat sini kita ada satu garis lurus. Tiga-tiga titik ni duduk dekat dalam satu garis lurus. So ini cuma kita anggarkan sajalah sebab kita tak tahu garis lurus tu naik ke turun ke. Kita cuma agak-agak tengok dia punya koordinat. Kita tengok tu koordinat negatif 1, negatif 2 dia mesti akan daripada bawah lah.
Ini contoh negatif 1, negatif 2. Ini hanya lakaran saja. Lepas ini 2K. Yang ini 3, 6. Okey. Bila dia cakap ketiga-tiga titik ni ada dalam satu garis lurus, maksudnya dia berfungsi apa? Apa yang sama kalau dia dalam satu garis lurus yang sama? Apa salah ni? Alif and Aira. Ya, dia kongsi kecerunan yang sama. So, boleh cari tak kecerunan untuk garisan ni? Nak guna titik yang mana satu kalau nak cari kecerunan? So, kita akan guna titik yang dah lengkap. Negatif 1, negatif 2 dan juga 3, 6. So, apa formula kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, make sure you label dulu. Siapa X1, siapa Y1, X2, Y2. Jangan tak label. Bila tak label, itulah masalah negaranya yang salah. Careless kita panggil. Okay, so Y2 kita 6. 6 tolak negatif 1 per X2 3 tolak salah. Y negatif 2. Nampak dah label pun salah juga. Okay. 3 tolak negatif 1. So 6 tambah 2 8. 8 per 4. So 8 bagi 4 maksudnya 2 lah. Okay. So dapat dah jawapan dia 2. Dia punya M dia ialah 2. So barulah boleh tak guna untuk salah satu. Tak kisahlah nak guna 3 per 6, 3, 6 dengan 2K ke ataupun negatif 1, 2, negatif 2 dengan 2K terpulang. Kita kata saya nak guna 3, 6. So saya pun label yang baru, X2, Y2, X1, Y1. So saya masukkan saja. So Y2, 6 tolak K per 3 tolak 2 sama dengan 2. So 3 tolak 2, pergi dari sini jadi 1 lah kan. So 6 tolak K sama dengan 2 darab 1. 6 tolak K sama dengan 2. 6 tolak 2 sama dengan K. K sama dengan 4. So dapatlah jawapan K sama dengan 4. Faham tak yang salah ni? Sebab disebut satu garis pada satu garis lurus, maksudnya kecerunan dia sama. Itu je. Faham Okay, boleh. Alright. So next kita akan pindah kepada soalan nombor 21. So untuk soalan nombor 21 ni tak susah pun, tengok betul apa yang dia bagi. So ni untuk bab yang pertama saya rasa. Asas. Oh no, index. Nama ni index kan. Bab index. Saya nak tengok dia punya apa tu kita panggil kandungan dia. Okay, so bila bab indeks ni mesti kita nak samakan dia punya asas dia. So ini asas 3, asas 1/3, asas 3. So ini dah 2 ni dah cantik dah asas 3. Tengah-tengah tu tak asas 3. So macam mana nak jadikan yang tengah-tengah tu asas 3? Jadi apa? Jadi berapa? Kalau yang nombor tengah-tengah tu. 3, asas 3, negatif 2. Sebab sekarang 2 tu duduk atas. So bila kita terbalikkan, 2 tu duduk bawah, dia akan jadi 3 negatif 2. Sebab dia per 1 kan. So 3 bagi 1, 3 lah. Okay, so kalau bahagi tu apa dia? Tolak. So 4 tolak negatif 2. Tolak kosong. So just kira sajalah. 4 tolak negatif 2 jadi 4 tambah 2. So jadi 3 asas 6. So 3 asas 6 terus tulis jawapan dia berapa? 3 kuasa 6, 729. Settle. Okay, boleh faham tak? Setiap kali dapat nombor indeks ni, kena tengok asas apa yang dibagi. Selagi kita boleh samakan asas dia, cuba untuk samakan asas dia untuk selesaikan. Dan last kali, bagi je jawapan dalam nombor.
Kadang-kadang dia minta jawapan dalam bentuk asas. Kadang-kadang dia minta jawapan dalam bentuk nombor. Nak selamat bagi je dulu. Seandainya masih lupa lah. Lupa kan? Bagi je dulu. Okay, ada orang salah ke nombor 1? 21? Tak ada. Tak ada. Semua orang betul kan? Okay, next. Dipermudahkan. Kalau permudahkan maksudnya kita kena kira sampailah tak boleh kira. Okay. So ini bahagi confirm nak akan jadi tolak nanti. Tapi sebelum nak tolak, kita mesti kembangkan dulu. Maksudnya masukkanlah kuasa 3 ni. Kita akan jadi 7, 2 darab 3 bahagi 7, 2/3 darab 3. Okay, so dia akan jadi 7 kuasa 6 bahagi 7 kuasa 2. So 7 kuasa 6 tolak 2, 7 kuasa 4. Lepas tu masukkan terus dalam kalkulator 7 kuasa 4, makan hidung 2401. So settle juga. Ini pun topik indeks juga, topik bab 1. Sepatutnya tak salah lah. Okay. Sebab dia senang. Okay, next B. Tandakan pernyataan yang betul bagi tandakan right pada pernyataan yang betul. So dia berkaitan dengan topik matematik pengguna. Yang pertama, akaun semasa tidak memberi sebarang faedah. Ya, betul. Tak ada memberi sebarang faedah pun akaun semasa. Dia hanyalah macam pinjaman awal saja untuk orang yang ada bisnes biasanya. Okay. Next, dia kata tahap kecairan amalan saham lebih tinggi daripada tahap kecairan hartanah. So, betul. Amalan saham lagi senang nak jual daripada hartanah. Hartanah memang dia punya risiko rendah dan juga dia punya pulangan tinggi. Tapi kecairan dia rendah sebab susah nak jual. Tak ada orang yang banyak duit boleh terus beli rumah hari ni, beli rumah esok, beli rumah kan. So, sebab itulah tahap kecairan rumah ataupun hartanah dia rendah. Okey, risiko saham adalah lebih rendah daripada risiko akaun simpanan. Salah lah. Saham risiko dia tinggi. Akaun simpanan tak ada apa-apa risiko. Cuma dia ada dividen yang sikit lah. Saham dia punya interest, faedah ataupun dividen dia tinggi. Tapi akaun simpanan tak banyak. Masih kita tanda yang right saja, yang betul. Okay, 22. Okey, untuk B. Okay, korang kira sendiri. So, B saya bagi jawapan. Nak katanya. So, ini jawapan dia 208.08. Ni point Okay, next 342.00. Okay, kalau salah bagi tahu kita akan tunjuk macam mana nak kira kejap lagi. Okay, 23. Jawapan dia 10 darjah, 20 darjah, 30 darjah. Ni dapat 0.30, 0.54, 0.89. Okay, untuk tangent. Salah. Ni kat sini. Sin 0.30. Okay, 0.54. Ini 0.89. Itu point tau. Saya tak boleh tulis point ni. Dia jadi macam dia macam tak jadi. Okay, next untuk cos 0.71. Lepas tu 0.48. So 0.33. Okay, untuk tangent 0.43. 1.13. Dan yang terakhir 2.68. Okey, untuk dua soalan ni dulu. Nombor 23 dan juga nombor 22B. Ada siapa yang salah ke? 22B dan juga 23. Okay, kalau salah bagi tahu. Kita nak buat pembetulan terus. Dan saya tegakkan skrin kita petang. Ini jawapan dia.
Okay, kalau betul, angkat tangan. Kalau betul dua-dua, angkat tangan. Okay, so maksudnya semua orang betul lah. So, Alhamdulillah, bagus. Improvement yang bagus. So, saya lower all hand dulu sekejap. Alright, so next kita sambung pergi soalan nombor 24. Okay, so untuk 24, saya bagi jawapan akhir dulu. Kalau tak dapat, baru kita kira lah. Okay, dia tak dikira pun. Dia nak tengok berapa sudut tu je. Okay, so sudut yang pertama, satu Roman. Sudut TPR sama dengan sudut RST. Sudut TPR sama dengan sudut dan. Tidak akan tulis dan lah. Alamak, dan ni pula lah. Dan RST. Lepas tu sudut PTS dan sudut PRS. Okay, lepas tu sudut. Yang penting huruf kat tengah. Huruf kat depan tu kalau terbalik depan belakang tak ada masalah. Yang penting huruf kat tengah tu yang betul. QTS. Betul lah, ni QTS kan awak buat STQ. Boleh je. Dan sudut QRS. Okay. Yang penting huruf tengah tu. Okay, lepas tu sudut TQR dan sudut TSR. Okey. So sampai sini soalan nombor 24. Ada yang salah tak? Siapa betul angkat tangan? Siapa salah bagi tahu salah. Okay, so far semua orang betul Jangan tipu Okay, good. Alright, next. Dia kata padankan objek bergerak dalam rajah dengan lokasi yang betul. So senang sangat-sangat. Okay. So yang pertama sekali terbin angin tu. Dia lokus berbentuk apa? Terbin angin tu lokus berbentuk apa? Lokus berbentuk bulatan. Sebab dia satu titik je kat tengah tu, mesti dia pusing. Okay, yang ni dia akan turun. Yang ni tegak. Ni tegak juga. So inilah jawapan dia. Tengok kepada pergerakan dia lah. Lokus ni adalah satu pergerakan yang kita jangkakan akan berlaku. Berdasarkan syarat-syarat tertentu. Okay, next. Nombor 26. So, permudahkan ni. Mungkin ada yang salah lah. Okay. So, saya akan tunjuk satu persatu permudahkan untuk make sure awak dapat betul. Okay, 16. P kuasa 2. Q kuasa 8. Saya tak naklah tulis kat sini. Saya nak tulis kat sini. Kat sini tulisan tak cantik. Dia macam saya bengek sikit. Saya tulis kat sini. 16. P kuasa 2. Q kuasa 8. 1/4 darab punca kuasa 5P. 1/4 punca kuasa. P kuasa 5 per katanya Q9 1/3. 9 1/3. Okay, untuk bab ni ataupun indeks ni lah. Ini pun nama dia indeks juga. So, apa yang paling penting awak kena buat ialah kembangkan dulu. Maksudnya darab dulu masuk dalam kan. Okay. So, ini kita akan darab masuk dalam. 1/4 ni bukannya dengan P sahaja. Bukan dengan Q sahaja. Termasuk 16. Sebab 16 P kuasa 2 Q kuasa 8 ni sebenarnya 16 darab P kuasa 2 darab Q kuasa 8. 16 ni independen. Dia tak ada kena-mengena dengan P pun. So, sebab tu dah kena darab juga 16 tu dengan kuasa 1/4. So, tulis dia dulu. 16 kuasa 1/4. P kuasa 2 darab 1/4. Q kuasa 8 darab 1/4. Dia bagi kurungan. Darab P kuasa 5/2. Sebab punca kuasa dia akan jadi
punca kuasa bawah per 2. Okay, per Q9 darab 1 per 3. Okay, so barulah kira 16 kuasa 1/4 akan dapat berapa? 2 kan? 2 kuasa 4. Tak apa, kita kira lah. 16 kuasa 1/4. So, dapat 2 So, 2P 2 darab 1/4 dapat 1/2. P kuasa 1/2. Q8 darab 1/4 kuasa 2. Darab P kuasa 5/2 per Q darab 9 darab 1/3. 3. Okay. So, barulah kita boleh selesaikan. So, 2 biarkanlah 2 kan. Tak ada apa-apa kena-mengena. Okay, so 2 biar P kuasa 1/2 akan tambah dengan 5/2. Sebab dekat sini darab. Lepas tu salin yang nombor seterusnya, which is Q. Q kuasa 5/2 tolak 3. Okay. Terdapatlah 2. 1/2 tambah 5/2. 1/2 tambah 5/2 dapat 3. P kuasa 3. Q kuasa 5/2 tolak 3. Dapat negatif 1/2. Q negatif 1/2. Okey. Jawapan macam ni pun kita terima ataupun 2P kuasa 3 per Q kuasa 2. Betul lah. Salah. 5/2. Betul 5/2. 5 darab 1/2, 5/2. So, dapatlah 2P kuasa 3, Q kuasa 2. Sebab kalau atas jadi 1 tu negatif kan. So, terus bawah 1 jadi positif lah tapi terbalik. Okay, boleh tak? Sampai sini. Ada soalan nak tanya? So far so good Alright, so settle. Ingat, soalan macam ni kena buat slow-slow. Tengok apa yang salah tu. Okay, so untuk yang ni pula, dia kata cari nilai-nilai X yang mungkin bagi 5, X kuasa 2 sama dengan 25, 4 tolak X. So nampak kat sini pun dia nak cakap dah kuasanya ataupun asasnya kita nak asas 5. So try and error. 5 kuasa berapa dapat 25? So macam tu lah saya cuba. 5 kuasa 2. Oh betul, 5 kuasa 2 dapat 25. So kita terus masukkan je. Saya padam. Roman boleh dah buat sini sikit je. Apa jadi? 5 X kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. 4 tolak X. Okey, so dia akan jadi 5 X kuasa 2 sama dengan 5. 8 tolak 2X. Kita kembangkan ni. Darabkanlah. Okey. So, dapat X kuasa 2 sama dengan 8 tolak 2X. So, dia suruh cari possible values ataupun nilai-nilai. So, maksudnya bukan satu nilai lah. Dia boleh jadi satu ataupun lebih. So, kita susun jadi kuadratik. X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 sama dengan 0. So, masukkan dalam formula mode equation tu. So, apa tadi soalan ni? 1, 2, negatif 8. 1, 2, negatif 8. So, dapatlah X sama dengan negatif 4. Tapi tak boleh tulis-tulis Tulis X sama dengan negatif 4. Dan satu X sama dengan 2.
So kalau jawab macam ni terus salah lah. Sebab awak tak ada jalan kira yang lengkap. So kita kena tulis kat atas ni X tambah 4. X tolak 2 sama dengan kosong. So settle. Tolong ingat step ni. Kalau awak terus tulis jawapan, automatik salah lah. Dia mesti ada step yang tengah-tengah ni dan step yang bawah ni. Okay? Okay, next B. Dia kata hitung nilai bagi punca kuasa 3, kuasa 5 darab 12. 1/2 bahagi 6 tanpa menggunakan kalkulator. So ini sebenarnya dia nak suruh, bukan tak boleh guna kalkulator langsung. Boleh guna tapi kena bijak sikit. Okay. So contoh, punca kuasa 3 punca kuasa 3, kuasa 5. So kita akan tukar jadi 3, 5/2. 3 kuasa 5/2 lah. Okay. Darab 12. So kita tengok. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 4, 81. So dah bukanlah. So kita pun buat jadi kecil lagi. Maksudnya berapa? 3 darab 4 kan 12 kan? 2 darab 3 darab 4. Okay, 3 darab 4. 3 darab 4 kuasa 1/2. Macam ni. So bahagi. So 6 pun sama juga tak ada. So kita akan buat 2. Darab 3. Kuasa tak ada kuasa. Okay. So kita tengok kat sini. Ada lagi yang kita kena ubah. 4 dan juga 2. So 4 ni sebenarnya apa? 2 kuasa 2. Kita nak jadikan dia paling sikit lah asas dia. So 3, 5/2 darab 3 darab 2 kuasa 2 1/2 bahagi 2 darab 3. Ini semua kuasa 1 ni. Ini semua kuasa 1. Dia tak ada kuasa kosong. Kalau kuasa kosong akan jadi 1 kan. So ini sebenarnya kuasa 1. Okey. So baru kita boleh settlekan. 3, 5/2 darab 3 kuasa 1/2. So saya terus pindahkan lah. Darab 2. Sebab 2 darab 1/2 dapat 2. Bahagi 2. Bahagi tu semua kat bawah ni. 2 darab 3 kuasa 1. So kita pindahkan. Nak bagi mudah nampak. Kita akan jadikan dia macam ni. 3, 5 kuasa 2 darab 3, 1 kuasa 1/2 darab 2 per 2 kuasa 1 darab 3 kuasa 1. Okay, so baru kita kira 3, 5/2 tambah 1/2 tolak 1 darab 2 kuasa 1 tolak 1. Okay, so 5/2 tambah 1/2 tolak 1. 5/2 tambah 1/2 tolak 1 dapat 2. So dia akan jadi 5 kuasa 2 darab 2 kuasa kosong maksudnya 1 lah kan. Okay, so 5 kuasa 2 5 pula dah. Kenapa aku tulis 5? 3. So 3 kuasa 2 dapat apa? 9. 9 darab dengan 2 kuasa kosong 1 dapatlah 9. Faham tak ni? Awak tak boleh ubah bahagi ni terus duduk atas. Nanti awak confuse. Dia kat sini ke dia dekat sini. So terus buat dia dalam kurungan tu, pindahkan dia dekat bawah. Okay, boleh tak? Boleh tak? Sampai sini. Boleh? Boleh Kalau salah terus tanda salah tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh tak? Okay. Diberi K sama dengan 37.4 darab 10 kuasa 5 dan H sama dengan 0.2 darab 10 kuasa 8. Hitung nilai bagi 1.3 H tolak 6K dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. So just masuk dalam kalkulator 1.3 darab
H dia 37.4 eksponen 5. 37.4 eksponen 5 tolak 6 0.2 eksponen 8. Betul tak ni? Okey, betul. Okey. So kat sini dapat jawapan 1-1. Sekejap. Mata-mata dah pula. Okay, so kat sini dapat jawapan negatif 1-1. Saya terbalik ni. Oh, terbalik. Allah, terbalik. 0.2 eksponen 8 dekat depan. 6 A 37.4 eksponen 5. Eksponen 5. Ni baru betul. Okay, so dapatlah 3,5,6,10,000 kan. So daripada 3,5,6,0,0,0 nak jadikan dalam bentuk piawai, ingat dia mesti nombor 1 sampai 9 saja. So titik kat belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan jadi 3.56 darab 10 kuasa 6. Settle. Dah siap. Tenang kan? Dapatlah 2 markah. Tenang sangat. Tapi untuk dapat 2 markah lagi cantik, awak tulis jalan kira kat sini. Yang 1.3 darab 0.2 darab 10 kuasa 8 tolak 6 37.4 darab 10 kuasa 5. Tulislah ni. Tak lagi lawa. Sebab dia mesti nak tahu awak dapat mana daripada 3,560,000 ni. Takkan jatuh dari langit kan? Macam tu. Okey B, 9 tanah berbentuk segi 4 tempat mempunyai panjang 25.7 km dan lebar 18 km. Hitung luas tanah itu dalam meter kuasa 2. So ini yang kita nak tukar unit yang biasanya you all akan tersalah tukar. Okey. So mula-mula kira je terus dalam kilometer, lepas baru kita tukar jadi meter. Okey. So luas 25.7 darab 18. Kita masuk kalkulator. So dapatlah 462.6 unit kilometer kuasa 2. So sekarang kita nak tukar dia. Okay, so 462.6. So kita akan tukar kepada meter kan? So nak tukar meter macam mana? Nak tukar meter macam mana? 1,000. Bahagi 1,000. So bahagi 1,000 kuasa 2. So 4.626. Lemak. Bahagi 1,000 kuasa 2. So dapatlah 0.0004626. Betul itu ni. Sekejap. Apa kata kita tukar terus lah. Boleh je tukar terus ni. Kita tukar terus pun saya rasa boleh je. Okay. 25.7 darab 1,000. 25,700. 25,700 darab 18,000 darab 18,000 dapat 462,600. 462,600. Betul tak ni? Apa kosong ni? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini jawapan dalam meter kuasa 2.
So dia nak dalam bentuk piawai saya rasa. Okey, so kena pindahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita akan dapat jawapan dia 4.62. Dia nak dalam bentuk piawai 3 angka berti. So 3 angka berti maksudnya 3 nombor je lah. 4.63 darab 10 kuasa 8. Okey. So nombor 2, dalam ekar diberi 620 ekar sama dengan 2.51 kilometer. Berikan, okey. So sekarang ni dia suruh bagi jawapan luas tu dalam ekar. So ini tadi jawapan dalam meter kan. So kita tengok yang kilometer pula. Okay, so kalau kilometer 25.7 darab 18. 25.7 darab 18. Dapat 462.6. 462.6 kilometer kuasa 2. So kat sini dia bagi tahu 620 ekar 620 ekar sama dengan salah tekan ni 2.51 kilometer kuasa 2. So inilah masanya untuk cari berapa ekar kan. So kita nak tahu ekar. Ekar tu X. So X per 620 sama dengan 462.6 per 2.51. So pindahkan je X 620 tu 462.6 per 2.51 darab 620. Kita pun masuk dalam kalkulator 462.6 per 2.51 double check 2.51 darab 620. So dapatlah 114.267. Tapi dia nak dalam 3 angka berti dan juga bentuk piawai kan. So jawapan dia 114,267. 267.7. 267.7. Kita nak tukar jadi 3 angka berti. Yang pertama gerak dululah untuk tukar jadi bentuk piawai. 1, 2, 3, 4, 5. So 3 angka berti akan jadi 1.14 darab 10 kuasa 5. So settle lah, ini jawapan dia dalam ekar. Inilah kaedah nisbah ni lah yang awak kena power ni. Saya baru je ajar petang tadi, budak ajar 5. Dia dah start belajar dah. Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay, next week kita tak ada kelas sebab saya outstation. Saya dah tulis dah kan dalam grup kan, nak ganti hari apa. So kita akan ganti pada minggu satu lagi, 16, 17, 11. So saya harap you all boleh siapkan untuk semua paper, lepas tu kita terus bincang. Boleh tak? Rasa-rasa boleh tak? Okay, so sebelum tu tolong kira dapat berapa markah untuk sampai soalan 27B sahaja. 4, 6, 6, 5, 11, 11, 5, 26. So per 26 dapat berapa markah? Untuk bahagian C 26. Untuk bahagian B 4 lah. Tak payah tengok sini je. Bahagian C per 26 kira. Okay, bahagian B 1, 2, 3, 4, 5. Bahagian B per 20. Bahagian C per 26. Bahagian B per 20. Dapat berapa markah? Tadi bahagian A dah tulis kan? So B bahagian B per 20. Bahagian C per 26. Kira terus siap dapat berapa markah. Nak tengok bersedia ke tak bersedia korang ni nak periksa.
Kalau ikutkan dah banyak lah. Sebab sikit je yang salah di atas kan. Okay, by today sebelum saya end class, kira siap-siap. Saya nak markah tu terus. So next class hari Sabtu 16 Februari, make sure semua orang dah siap No more excuse. Nah, cepat. Kira. Empat dah hantar baru saya end class. Alif and Aira. Okay, so itu sahaja kelas kita untuk hari ni. Jumpa 16 hari bulan nanti, Sabtu minggu depan Make sure siap. So, okay, itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Good luck Waalaikumsalam. for your Thank you, exam. teacher. Thank you. Welcome.